Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekan button subscribe dan juga butang loceng kat bawah tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni, setiap pertemuan yang indah pasti akhirnya bertemu perpisahan. Itulah adat kehidupan kita. Setiap orang yang kita kenal, setiap orang yang kita sayang, sudah tentu dan sudah pasti akan meninggalkan kita. Sama lah macam kematian juga. Kau tak tahu sama ada orang yang kau sayang pergi dulu ataupun engkau yang pergi dulu. Allahu Akbar. Semoga kita ambil iktibar lah ya. So, pada malam ni aku nak mulakan kisah pertemuan di antara Mukris dan juga Kemboja, ataupun nama penuh dia Kemboja Seri Emas Kembang Semangkuk. Mak Datuk nama, bukan kaleng-kaleng dia. So kalau korang dah bersedia untuk mendengarkan kisah pada malam ni, standby ceria-ceria selalu, keseraman level pisang pada malam ni dalam malam puaka. Kalau aku katakan pasal percintaan ataupun cinta itu sendiri, cinta membawa maksud yang teramat besar, yang teramat indah. Cinta bukan sekadar ungkapan guys. Cinta tu kita kena tunjukkan kepada orang yang kita sayang, macam mana kita jaga dia, macam mana kita prihatin terhadap kesejahteraan dia daripada segi kehidupan dia. Dah makan ke belum sayang? Sayang sihat hari ni? Itulah soalan-soalan klise kalau kita bercinta kan. Setiap hari kau nak kena tanya dia, dah makan ke? Tengah buat apa tu? Oh, rindunya. Walaupun 5 minit sebelum tu kau dah jumpa dah dia, tetapi bila kau balik je, oh rindulah, I miss you lah. Itu salah satu cinta yang kita cuba tunjukkan kepada kekasih hati kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Mukris semasa dia menjalinkan hubungan bersama Kemboja Seri Emas Intan Kembang Semangkuk. Aku dah lupa dah nama dia asal tadi. Panjang sangat, tapi aku panggil Kemboja je lah. Percintaan di antara Mukris dan Kemboja ni, Mukris ni umpama lebah yang datang dekat bunga Kemboja ni untuk menyedut ataupun untuk merasa kemanisan madu. Ayat aku cantik betul lah malam ni. So disebabkan keindahan percintaan tu, bercinta, Mukris dan Kemboja ni telah menjalinkan percintaan selama 7 tahun. Punya lama bang. Dah bercinta sejak daripada zaman kolej. Lepas tu kedua-dua mereka dah bekerja. Cumanya Kemboja ni daripada keluarga yang biasa-biasa. Pekerjaan Kemboja ni pun kerja biasa je. Kerja office dekat salah sebuah syarikat. Manakala si Mukris ni mempunyai perniagaan menjual kereta dia sendiri. Dan dia ni merupakan anak kepada Datin Sabrina. Aku boleh cakap Mukris ni orang senang, orang kaya lah. Tetapi percintaan mereka ni bukanlah berlandaskan duit ataupun kekayaan yang dimiliki oleh Mukris ni. Tetapi percintaan mereka memang datangnya daripada hati yang luhur, yang murni, yang selalu kita idamkan. Tetapi tiba-tiba tak dapat. Kadang-kadang bila kau ada girlfriend tu, girlfriend kau kononnya sayang kau sebabkan diri kau. Tetapi bila dia jumpa orang yang lagi kaya, kadang-kadang tu jumpa orang yang lagi handsome je, dia akan minta putus dengan guna ayat klise. Ayat apa tu? Awak terlalu baik untuk saya. Saya tak boleh terima awak ni. Saya tak cukup baik untuk awak. Kepala otak dia. Dah kalau macam tu, kau bercintalah dengan perompak. Orang tengah rompak bank tu, kau pergi kat dia, saya nak couple dengan awak boleh tak? Mau perompak tu pun jam. Apa pula? Sebab awak tak cukup baik untuk saya. Awak jahat comel-comel je. Woi, geram pula aku kan. Tetapi sebelum aku melalut lebih panjang, disebabkan dah bercinta hampir 7 tahun, jadi mereka berdua ingin meneruskan percintaan mereka ke satu fasa yang lebih tinggi, iaitu perkahwinan. Segala persiapan telah disediakan. Datin Sabrina telah menyewa satu dewan dengan jemputan yang lebih kurang 2,000 orang semata-mata untuk anak kesayangan si Mukris ni yang bakal berkahwin dengan Kemboja. Tetapi guys, telah berlakunya sesuatu di luar dugaan si Mukris ni guys.
Kau telah dikaburi dengan sekadar budi dan janji yang telah ditaburi hingga aku terusir. Aku yang berusaha mengharap kau kan setia, namun kau berpaling dan aku tersia. Oh, kemanakah sumpah dan setia Kamboja? Kamboja. Apa yang korang saksikan tadi adalah perasaan dan itulah yang terjadi kepada Mukris. Dikatakan pada hari perkahwinan dia, tetamu 2,000 lebih orang dah datang. Dah saudara mara si Mukris ni menantikan perkahwinan di antara Mukris dan Kemboja ni. Tetapi malang sekali, jodoh ajal pertemuan hanya di tangan Allah. Dikatakan pada hari perkahwinan yang cukup indah sepatutnya, tiba-tiba Kemboja tak datang ataupun tak hadir ke majlis perkahwinan tu. Berkali-kali si Mukris ni call Kemboja ni, tetapi Kemboja tidak ingin menjawab panggilan si Mukris ni. Manalah tak patah hati, percintaan yang dipertahankan oleh Mukris selama 7 tahun adalah bergaduh, tetapi semuanya okey. Sampai ke hari perkahwinan tu pun segala-galanya sepatutnya berjalan dengan lancar, tetapi tak tahu kenapa Kemboja tidak hadirkan diri dan itu telah membuatkan Mukris ni hati dia hancur. Selama berminggu-minggu selepas kejadian tu, Mukris ni tak nak makan, tak nak minum. Dipujuk oleh mak dia, Datin Sabrina ni pun, mak dia cakap kat Mukris ni, anakku Mukris, Mukris anak mak, Mukris kena kuat, Mukris kena redha, ini semua ketentuan. Tak apa, mak yakin segala-gala yang jadi ni mesti ada sebab dia. Cubalah Mukris bawa berbincang dengan Kemboja tu. Tetapi Mukris tak kisah pun apa yang mak dia cakap, seolah-olah tak masuk pun ke dalam sanubari hati dia. Yalah, orang tengah frust kot, kecewa kot. 7 tahun dah plan perkahwinan besar-besaran pula, tetapi dimalukan ataupun ditinggalkan oleh Kemboja tu. Umpama engkau ni hanyalah seketul sampah yang tidak berguna, manalah si Mukris ni tak sakit hati. Dan akhirnya selepas sebulan, selepas Mukris ni dah dapat kekuatan, dia pun pergi berjumpa Kemboja untuk dia sendiri mendapatkan jawapan. Kenapa baby? Kenapa engkau buat aku macam ni? Itulah yang terjadi. Pergaduhan yang agak besar telah berlaku di antara Mukris dan juga Kemboja ni. Mereka berjumpa dekat taman, salah satu taman yang terletak kat Shah Alam tu. Macam cerita Hindustan lah, mencari. Kejap Kemboja ni menyorok belakang pokok. Macam tu kan, main cak-cak walaupun tengah bergaduh ni, tetapi masih ada kemanisan cinta. Tiba kan. So bila dah berjumpa tu, Mukris menanyakan soalan yang dah lama terbuku dalam hati dia. Kemboja, sayang, kenapa you buat I macam ni? Cuba you kasih sebab yang munasabah sedikit supaya I boleh terima. Kenapa you mengkhianati cinta kita? Kita sepatutnya dah kahwin. Tetapi kau boleh, Kemboja ni dengan muka selamba badak cokria punya, dia boleh cakap dekat Mukris ni, I dah tak ada hati. Nak buat macam mana? Alah, lagipun perasaan cinta sayang ni manalah boleh paksa. Kalau you betul sayang I, alah lepaslah kan je I. Percintaan 7 tahun tu pun kalau hati ni dah tawar, nak buat macam mana? Dan selepas Mukris dengar jawapan si Kemboja yang penuh tenang, yang macam wow, 7 tahun macam tu je jawapan kau. Engkau tak ada langsung rasa bersalah terhadap aku Lalu Mukris pun cakap kat Kemboja, tapi kenapa sayang? Kenapa selepas 7 tahun? Kenapa pada hari perkahwinan kita yang baru you decide you tak nak terima I? Dah selama 7 tahun ni you tak ada cakap apa pun. You lagi suka yang kita bakal berkahwin kan? You yang paling tak sabar. You yang nak jemputan, you yang nak majlis tu secara besar-besaran. I dah buat segalanya, tetapi kenapa Kemboja? Dan Kemboja pun akhirnya mengaku dekat Mukris. Kemboja ni cakap, Mukris, aku dah menyampah lah tengok muka kau. Selama 7 tahun sebenarnya, kau ingat aku ni bahagia ke? Luaran je aku bahagia, tetapi dalaman aku terseksa lah
lah hidup dengan kau. Aku dah tak suka dikongkong oleh kau lah. Dan kalau kau nak tahu Mukris, aku rasa better lah kau lupakan aku cepat. Sebab aku pun dah ada orang lain yang aku sayang, yang aku cintai, dan kemungkinan aku nak berkahwin dengan dia. Dan itu telah membuatkan Mukris ni dah tak boleh berkata apa-apa dah. Air mata si Mukris ni dah mengalir. Sebab apa? Korang boleh bayang tak? Kemboja siap cakap dekat si Mukris ni untuk lupakan dia, dan kejap je dia dah ada pengganti si Mukris ni. Amboi engkau, kalau aku tumbuk muka kau Kemboja, geramlah Zaf sebagai lelaki pun. Allahu Akbar, tak adilnya lah Kemboja buat kepada Mukris ni macam tu. Dan bila Mukris ni dapat tahu yang rupa-rupanya kekasih baru yang bakal menjadi suami kepada bekas ex dia ni, si Kemboja ni, merupakan anak orang kaya juga. Dan orang kaya ni bukannya biasa-biasa. Dia Said Muttalib nama dia. Said Muttalib Al-Ibrani, anak tokek kapet yang memang kaya betul. Mukris ni pun pernah dulunya beberapa kali jumpa Said Muttalib ni, tetapi dia tak pernah sangka Said Muttalib yang dia dah anggap macam kawan ni, yang rupa-rupanya merampas Kemboja kekasih hati dia yang dia sayang sepenuh hati. Dan selepas pertemuan di antara Mukris dan Kemboja tu, dikatakan memang benar Kemboja pun menjalinkan hubungan, dan akhirnya dia pun berkahwin dengan Said Muttalib dan membiarkan si Mukris ni terkapai-kapai kelemasan. Umpama engkau berada di tengah laut, lepas kau jatuh bot ke, kau tengah memancing, kau jatuh bot dan kau tak ada pelampung, lemas je, kejap timbul, kejap naik, kejap tenggelam apa semua kan. Dan itu telah membuatkan hati si Mukris ni daripada sedih telah menyimpan satu dendam yang teramat busuk. Dan dendam inilah yang bakal dilepaskan oleh Mukris kepada Kemboja dan juga Said Muttalib. Dikatakan adalah satu hari Mukris pada masa tu tengah memandu kereta dia yang cukup mewah, yang cukup cantik, GTR R35. Skyline punya kereta memang mahal gila lah. So Mukris ni tengah berhenti dekat satu persimpangan. Dan apa yang Mukris buat dalam kereta tu? Sebenar-benarnya kalau korang nak tahu, sepanjang mereka bercinta dulu, Mukris lah yang setiap hari, setiap masa pergi menghantar si Kemboja ni ke tempat kerja dia, bila balik berjemput. Jadi pada masa tu disebabkan sakit hati, dendam yang dah lama terbuku, syaitan pula dah merasuki hati si Mukris ni. Dia menantikan Kemboja balik daripada kerja dan dia tahu Kemboja akan melintas jalan. Pada masa tu hanya satu sahaja dalam pemikiran si Mukris ni. Kejap karang aku nampak Kemboja melintas je jalan, aku akan bawa kereta ni selaju yang boleh dan aku akan langgar Kemboja ni. Kalau dia tak jadi milik aku takkan izinkan dia jadi milik seseorang ataupun orang lain, terutamanya Said Muttalib tu. Jadi bila si Mukris ni dah standby je, dia dah nampak dah Kemboja nak melintas jalan tu, kereta pun dia dah rem dah. Vroom, vroom, vroom. Berkali-kali dia tekan pedal minyak tu, dan sebaik sahaja Mukris ni nak memandu dengan laju untuk melanggar Kemboja tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab secara tiba-tiba datang satu ilham, datanglah satu keinsafan dalam diri si Mukris ni. Dia katakan dalam hati dia, apa yang kau cuba buat ni Mukris? Adakah berbaloi kau nak langgar Kemboja? Adakah berbaloi kau ikut nafsu kau? Dan akhirnya kereta tu tak bergerak. Mukris menangis teresak-esak di dalam kereta. Kemboja pun dah melintas jalan dan sambil menangis tu tak dapat menahan kesedihan yang cukup pilu tu. Mukris ni boleh nampak Kemboja tengah naik kereta bersama Said Muttalib. Muttalib lah yang menjemput Kemboja ni balik daripada kerja. Dan itu telah membuatkan Mukris ni
bertambah sedih dan akhirnya dia pun pulang ke rumah. Bila pulang ke rumah, mak dia Datin Sabrina ni nampak keadaan si Muklis ni tak terurus, mata dah bengkak sebab sepanjang perjalanan tu memang menangis je si Muklis ni kan. Dia umpama orang dah tak betul dah, tetapi nasib baiklah masih ada keimanan lagi. Lalu disebabkan tengok anak dia teramat sedih, mak dia Datin Sabrina dia pun cakap lah dekat Muklis, sayang anak mak tak sanggup tengok engkau macam ni lah. Mak ni sayang anak mak. Bila tengok engkau macam ni Muklis, mak ni rasa hati mak hancur sama. Tak apa nak, macam ni. Okey, mak faham engkau susah nak lupakan kemboja tu. Apa kata nanti mak carikan kau wanita yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, yang boleh jadi lebih baik daripada kemboja tu. Engkau ada rupa Muklis, anak mak ni seseorang yang berjaya. Betapa baiknya Datin Sabrina ni. Yalah, seorang mak kan, cuba juga memujuk, cuba juga untuk memulihkan semangat si Muklis ni. Dan akhirnya selepas 2 bulan dipujuk, beberapa calon menantu telah dibawakan untuk berjumpa dengan Muklis ni. Tetapi akhirnya Muklis hati dia tetap bersama kemboja. Hati dia tetap tak tenang tau. Dia fikir, aku tak nak lah, tak boleh lah. Calon-calon yang mak aku bawa pun memang cantik-cantik, memang kaya-kaya, budi pekerti baik, tetapi hati aku hanya untuk kemboja. Lalu dikatakan adalah satu hari semasa berada di tempat kerja dekat showroom dia tu kan, Muklis ni kan kerja jual kereta apa semua kan. Tiba-tiba ada salah seorang pelanggan yang datang dan Muklis ni memang cam sangat. Tak lain tak bukan Said Muttalib yang datang. Tetapi Said Muttalib datang bukan untuk membeli kereta, tetapi ada sesuatu yang ingin diperkatakan oleh Said Muttalib kepada Muklis pada petang tersebut. Apa yang diorang bincangkan? Kalau korang nak tahu, kita terus dengan sedutan perbincangan di antara Said Muttalib dan juga Muklis ni guys. Kau nak apa daripada aku ni? Kau bagi tahu cepat, aku tak ada masa ni. Apa yang kau nak daripada aku ni? Muklis, sabar Muklis. Aku bukan nak sakitkan hati kau. Betul ni aku cakap. Tapi kau kena dengar dulu cakap aku. Aku datang sini dengan niat baik ni. Aku ada benda yang aku nak bincang dengan kau ni. Tak, sekarang ni kalau kau tak ada apa-apa kan, aku pun rasa aku tak ada deal dengan kau apa-apa. Kalau kau tak nak beli kereta, aku rasa deal kita dah habis lah kat sini. Aku buat banyak kerja aku nak buat. Engkau belah lah. Aku malas lah nak tengok muka kau. Engkau pun dah dapat apa yang kau nak kan? Belah. Sabar. Aku cakap sabar. Aku bukan nak gaduh dengan kau. Kalau nak gaduh, aku tak datang tempat kau ni. Aku tak akan cari masalah dengan kau ni. Aku memang tak ada nak beli kereta ke apa. Aku pun tak ada duit dah sekarang ni. Cumanya aku nak bincang dengan kau elok-elok ni berkenaan kemboja. Oh, sebab kemboja. Sebab tu kau datang jumpa aku. Serius lah bro. Engkau ni memang nak gaduh dengan aku ke apa? Masalah kau ingat aku kisah ke? Rumah tangga kau sendiri urus lah. Apa jenis lelaki kau ni? Engkau dah rampas daripada aku. Lepas tu sekarang masalah korang dua aku nak kena campur. Senang hidup kau. Muklis, sabar. Aku cakap sabar. Janganlah buat aku macam ni. Aku datang sini man to man, gentle lah bro. Aku nak bincang je. Sekarang ni aku datang kat tempat kau ni. Kau ingat selama aku kahwin dengan kemboja, kau ingat aku bahagia ke? Kau nak tahu tak cerita yang betul dia? Aku dah kahwin dengan dia dah berapa lama? Setahun lebih kan? Kau ingat aku pernah sentuh dia ke? Kau tak pelik ke Muklis? Sepanjang aku kahwin dengan dia, sebenarnya aku tak pernah sentuh, aku tak pernah tidur sekali pun dengan kemboja. Kau tahu tak? Kau tak tahu kan? Itu masalah yang aku cuba nak cakap kat kau sekarang ni. Aduh, Allahu Akbar. Aku tak tahu nak cakap apa dengan kau Muttalib. Aku rasa memang patutlah apa yang kena dengan kau ni. Inilah orang cakap balasan daripada Allah. Engkau dah pedajal aku dulu. Engkau dah rampas kemboja daripada aku. Memang patut pun kau kena macam ni. Dah sekarang ni apa? Apa yang kau nak aku buat? Aduh, susahlah kau ni. Kau tak nak membantu aku. Aku tahu bukan masalah engkau. Ya, betul. Apa masalah aku dan kemboja? Memang aku tahu aku tak patut cerita kat kau. Cumanya benda yang aku nak cerita ni agak
memelikkan aku. Dan aku rasa kau memang boleh bantu. Engkau kenal Kemboja lebih lama daripada aku. Itulah sebab dia aku nak minta tolong kau ni. Engkau tahu tak, sepanjang aku kahwin dengan dia, setiap malam dia kalau aku nak tidur dengan dia, dia tak nak. Kau tak pelik ke? Aku pun pelik. Pada siang dia okey. Tapi bila malam je, dia tak habis-habis maki aku. Dia seolah-olah macam orang lain tau. Aku ni seolah-olah macam dia dah tak kenal dah. Dan kalau kau nak tahu yang lagi pelik Mukris, benda yang aku nak cerita ni memang agak pelik bagi aku. Dah berapa lama aku kahwin dengan dia. Setiap hari aku boleh cakap selepas maghrib, engkau tahu tak, Kemboja akan meracau dekat rumah tu. Aku yang pening kepala sekarang ni. Kau bayangkan rambut aku dah panjang, nampak dah botak dah. Aku stres dengan Kemboja tu. Bukan sebab apa tau. Aduh, dia macam histeria bro. Dia memang selalu macam tu ke? Memang biasanya Kemboja perangai dia memang macam tu ke sejak kau bercinta dengan dia? Sebab semenjak aku kahwin dengan dia, pelik bro. Dan aku yang datang kat sini, aku nak minta tolong kau ni. Sebab Kemboja dia cakap tak habis-habis dia akan nampak pocong dekat rumah aku tu. Sedangkan rumah aku tu, aku dah panggil banyak ustaz untuk rawat Kemboja ni. Tapi setiap kali dia meracau je, dia akan cakap pocong. Dia pernah cakap pocong tidur sebelah dia. Dia pernah cakap kat rumah tu dia nampak pocong berdiri kat ruang tamu, asyik memandang tepat ke arah dia. Jadi aku ni dah tak tahu nak buat apa dah ni. Dan aku rasa benda ni bukan sesuatu yang normal. Dan aku tahu benda ni bukan disebabkan kau juga. Kau sabar dulu Mukris. Aku nak cerita dengan kau ni, aku rasa lebih daripada Kemboja. Apa yang Kemboja ni kena, kita berdua berkait dengan apa yang terjadi. Macam mana Kemboja ni setiap malam dia boleh diganggu, meracau, siap cakap dia nampak pocong Mukris. Macam ni lah Mutalib. Dah halang kau cerita, aku minta maaf lah. Aku bukan saja nak marah kau, aku bukan saja nak maki kau. Aku pun tengah kerja ni. Aku faham apa yang kau lalui. Tapi apa yang terjadi dekat Kemboja memang betul bukan aku yang buat. Dan kalau kau nak tahu, aku pun kena juga benda yang sama. Aku pun pernah juga nampak pocong ni dekat rumah aku. Sedangkan aku tak pernah pun terkena gangguan benda-benda merepek ni. Dan kau pun tahulah, aku bukan jenis yang percaya tau. Aku fokus kepada kerja aku. Tapi benda ni pun turut mengganggu aku juga. Aku pernah mimpi pocong tu datang daripada mimpi aku. Dan even time aku bekerja pun, kalau kadang-kadang aku kerja sampai lewat malam pun, aku dah beberapa kali nampak benda yang kau cakap tu. Apa yang Kemboja nampak, aku pun kena juga benda yang sama. Cumanya bagi aku, apa yang terjadi tu, aku tak nak fikir sangat. Aku tak ada nak fikir jauh sangat. Tapi bila kau cakap pasal Kemboja ni, macam ni lah, apa yang kau nak aku buat sebenarnya? Ya Allah, betul ni, aku ikhlas cakap dengan kau ni. Aku doa semoga Allah lindungi kau dan juga Kemboja. Cuma masalah dia sekarang macam ni lah, aku tak nak cerita banyak, aku tak nak ambil masa kau. Kau pun tengah bekerja ni. Macam ni, aku ada satu rancangan supaya kau, tapi rancangan ni kau kena tolong aku Mukris. Kau betul kena tolong aku. Tapi kau ambil lah seberapa banyak masa yang kau nak. Ni, aku tinggalkan nombor aku kasih kau kad aku. Kalau kau dah bersedia nanti, aku harap sangat engkau call aku. Dan kalau kau betul setuju apa yang aku rancangkan ni, kalau kau betul nak dapat jawapan, aku pun nak dapat jawapan kenapa isteri aku Kemboja jadi macam tu, engkau call lah aku. Bila hati kau dah terbuka, engkau call lah aku. Aku niat baik ni. Aku tak nak apa-apa jadi kat korang sebenarnya. Sebab walaupun aku dah kahwin dengan Kemboja, aku masih anggap engkau kawan aku tau. So kalau kau dah setuju nanti, engkau call lah aku. Aku tak nak gaduh ni. Betul, aku cakap aku sekarang tak nak gaduh. Aku beredar dulu. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah perbincangan di antara Mutalib dan juga Mukris berkenaan Kemboja dan juga diri si Mukris ni. Gangguan yang mereka alami bukan kaleng-kaleng guys. Boleh dikatakan hampir setiap malam Kemboja ni akan meracau-racau. Setiap kali Mutalib nak tidur bersama dia, dia memang tak akan suka lah. Dia akan menyampah, cakap bau Mutalib ni bau belacan lah. Menyampah tengok muka. Kau tak payah nak tidur dengan aku boleh tak gemuk? Sebab Mutalib ni pun badan dia besar kan. Aku tak suka lah setiap kali aku tidur dengan kau ni, dah lah badan kau berbulu-bulu apa semua kan. So Kemboja ni tak habis-habis memaki hamun si Mutalib ni. Padahal member tak buat salah pun. Dan lagi menakutkan, setiap kali tidur je Mutalib ni akan terjaga disebabkan jeritan daripada Kemboja yang katanya
ternampak pocong kadang-kadang ke atas katil, kadang-kadang pocong tu muncul baring dekat atas almari. Dan kejadian seram ni bukan hanya berlaku kepada keboja, Mukris pun turut terkena juga. Pernah satu hari tu waktu Mukris pulang lewat ke rumah, sebaik saja dia masuk ke dalam rumah, Datin Sabrina dah awal-awal tidur dah. Jam pada masa tu pun dah menunjukkan pukul 1 lebih macam tu kan. Jadi sewaktu Mukris ni nak mandi, yalah dah busuk bekerja seharian semua dekat showroom, dia nak mandi dekat dalam bilik dia. Tengah dia mandi-mandi tu, tiba-tiba dia terdengar dekat pintu bilik air dia seolah-olah ada orang ketuk. Tak, tak, tak. So pada awalnya Mukris ni dia buat tak tahu lagi. Dia fikir tak apalah, mungkin angin lah kot. Angin waktu dia tengah mandi tu ada angin ke dalam bilik air tu, itulah yang menyebabkan pintu tu terhentak berkali-kali. Tetapi sedang dia syok mandi, bunyi ketukan tu makin rancak dan makin kerap. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. So bila dah bunyi tu berkali-kali bunyi, dah mengganggu dah Mukris ni nak mandi, dia pun cepat-cepat off shower dia capai towel, dia pun buka pintu. Dan sebaik saja dia buka pintu, alangkah terkejutnya si Mukris ni. Sebab apa? Sebab dia tengok dalam bilik dia tak nampak apa-apa pun. Dah terkena dah korang. Alah, korang sure bayang kan bila dia buka pocong tu berdiri depan pintu bilik air kan. Tak ada. Dia tak nampak apa lagi. So dia pun okeylah, pakai baju apa semua, dah nak siap untuk tidur. Dan tengah dia tidur tu, tengah dia tidur ni lah baru berlaku satu kejadian. Kejap dia pusing ke kanan, kejap dia pusing ke kiri. So tengah lena-lena dalam pukul 3 lebih 4 macam tu kan. So dia pun dah tak sedar dah, dia tengah pusing kiri kanan. Tiba-tiba waktu dia peluk tu, dia ingatkan bantal peluk dia pun dah lena dah. Tapi yang peliknya, dia terdengar seakan-akan bunyi nafas tau. So bila bunyi nafas tu betul-betul berhadapan muka dia, Mukris ni pun terjagalah. Dia pun buka mata lah sebab kejap, bunyi nafas ni daripada mana? Angin ke? Sebab dia nak cek, dia tak sedap hati, dia pun buka lah mata secara perlahan. Dalam mamai-mamai tu kan, dalam kabur-kabur mata tu, awalnya dia nampak apa benda yang gelap ni kan depan muka. Memang betul-betul depan muka tau. Apa yang gelap ni, mata peluk ke? So member pun gosok-gosok mata sikit. Lepas tu Mukris punya terkejut sampai terjatuh daripada katil. Korang boleh bayang tak situasi di mana korang tengah tidur, korang tengah peluk, dan korang peluk tu korang ingatkan bantal peluk. Rupa-rupanya pocong. Dan lagi menakutkan, pocong ada dua jenis. Satu yang tutup muka, satu yang terbuka. Apa yang Mukris nampak adalah pocong dengan muka yang terbuka. Warna hitam, ada ulat-ulat dengan tanah-tanah. Memang menakutkan gila. Pocong tu tidur betul-betul sebelah si Mukris ni. Lalu Mukris pun terkejut sampai terjatuh daripada katil. Dia pun tak tahu nak fikir apa dah, terus lari keluar daripada bilik itu. Dan disebabkan terlalu takut, dia pun pergi ke bilik mak dia, Datin Sabrina ni. Dia ketuk pintu kuat-kuat sampai ke mak si Mukris pun dah pelik dah. Apa benda kau ni? Mukris, apa hal ni? Apa jadi kat kau ni? Pagi-pagi kau ketuk bilik mak, ya Allah, terkejut mak. Lalu Mukris pun ceritalah kat apa yang jadi apa semua. Dan selepas Mukris ni dah cerita apa yang jadi apa semua, pada malam tu sebab terlalu takut, gangguan yang paling teruk dia pernah kena, yang paling dekat sebelum ni, dia nampak pocong daripada jarak jauh je. Tapi bila dah sampai tidur sebelah, dia tak berani lah malam tu nak tidur kat bilik dia. Jadi dia tidur bersama mak dia, Datin Sabrina ni. Dan gangguan tu makin lama makin teruk. Yang dahulunya Mukris ni tak kerap sangat terkena gangguan, tapi dah macam kemboja juga. Boleh dikatakan setiap minggu, ataupun tak salah kalau aku katakan setiap hari, Mukris ni akan nampak kelibat pocong. Tak kisah kat tempat kerja ke, dekat rumah ke. Jadi bila gangguan tu dah makin teruk, Mukris ni dah teringat dah, aku nak tak nak, aku nak kena juga call Mutalib ni. Walaupun aku tak suka, tetapi better aku dengar dulu apakah rancangan dia. Sebab rancangan yang Mutalib ni cakap boleh mendapatkan jawapan sebab apa kemboja dan juga Mukris selalu dikunjungi oleh apa tu? Bukan anjing, pocong.
Hari Sabtu, jam menunjukkan pukul 1.32 minit petang. Pada masa tersebut, Datin Sabrina berada berseorangan dalam rumah dia tu. Dan Datin Sabrina tengah memulakan aktiviti yoga dia. Sebab Datin Sabrina ni suka meditate, suka tenangkan diri kan. Dengan buat pelbagai exercise, yoga apa semua. Dan tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Tak, 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 tak. So, Datin Sabrina pun berhenti buat yoga dulu. Dia pun menujulah ke pintu depan dan sebaik saja dia buka pintu, alangkah terkejutnya Datin Sabrina apabila dia nampak yang berada di hadapan pintu adalah kemboja dan juga suami dia, Syed Muttalib ni. Lalu Datin Sabrina pun terus cakap kat mereka berdua, apa hal ni korang datang rumah aku ni? Tak ada. Mukhlis tak ada kat rumah. Dah lah, balik lah. Dan belum sempat Datin Sabrina tutup, terus pintu tu ditahan oleh Syed Muttalib ni. Lalu Syed Muttalib pun cakap, Datin, saya sebenarnya ada benda nak bincang dengan Datin ni. Lalu bila dah cakap macam tu, dia Datin Sabrina kot. Berani kau tahan pintu aku, terus berubah lah. Daripada dah cakap elok-elok, Datin Sabrina ni terus marah Syed Muttalib ni. Engkau ni tak faham bahasa ke? Anak aku tak ada. Baliklah. Yang kau bagi bawa isteri kau datang rumah aku ni apa hal? Aku tak ada urusan dengan kau. Baliklah. Aku banyak lagi benda nak buat lah. Kau jangan berani tahan pintu aku dah. Kau kaya-kaya tau. Tapi aku Datin tau. Kau jangan. Aku kenal bapak kau tau. Dan Syed Muttalib pun terus cakap kat Datin Sabrina, Datin, sabar. Saya faham. Saya bukan nak biadab dengan Datin. Sebenarnya saya bawa isteri saya ke Kemboja ni sebab kami ada benda nak bincang. Keadaan isteri saya dah makin teruk. Dan saya dah bawa dia pergi berubat. Saya just nak jawapan kenapa Datin buat macam ni. Dan pada masa tu lah Datin Sabrina ni lagilah marah. Apa maksud engkau ni? Apa kena-mengena? Peduli apa? Aku pergi mampus lah. Isteri engkau, kau pandai lah jaga. Engkau ni nak fitnah aku ke apa ni? Berani engkau aku lempang muka kau sekejap lagi. Apa yang kau tak puas hati kan? Tak habis-habis nak mengganggu hidup aku dan anak aku ni. Jadi bila dah kena maki macam tu, Syed Muttalib ni pun tak boleh kasih can lah. Belum dia sempat cakap lagi, tiba-tiba terpacul daripada mulut kemboja ni. Mungkin dia tak tahan tengok suami dia dimaki, dimarah oleh Datin Sabrina ni. Tiba-tiba kemboja bersuara, Mak, apa yang mak buat ni? Datin, apa yang Datin buat? Kenapa Datin sanggup buat saya macam ni? Saya dah hidup bahagia, kenapa buat saya macam ni? Dan pada masa itulah secara tiba-tiba, maybe lah sebabkan Datin Sabrina ni terlalu marah, tiba-tiba terpacul daripada mulut dia. Kemboja, apa yang kau tak puas hati lagi dengan aku ni? Tak payah nak panggil aku mak sangat engkau ni, aku rasa engkau ni betina yang tak sedar dia untung lah. Mak bapak kau dah mati pun, engkau ni dah hidup susah, buat cara susah, tak payah nak mengemis lah. Daripada sejak engkau dengan anak aku, kau ingat aku suka ke perangai kau ni? Tak habis-habis mengikis duit anak aku, hubungan anak aku habis punah disebabkan engkau tau. Nama engkau tu pun, bawa suai, bawa malang dan keluarga aku ni lah. Engkau dengan anjing tak ada beza, kau tahu tak? Menyampah aku. Sekarang ni better kau belah sebelum aku santau kau lagi teruk. Dan apabila ayat tu terpacul daripada mulut Datin Sabrina, tiba-tiba belum sempat Syed Muttalib ni nak counter balik, nak pertahankan isteri dia Kemboja, alangkah terkejutnya Datin Sabrina ni sebab daripada celah pokok dekat rumah tu, rupa-rupanya Mukhlis yang merupakan anak dia turut bersama Syed Muttalib dan juga Kemboja ni. Rupa-rupanya Mukhlis dengar segala perbualan tu, Mukhlis menyorok dan inilah yang dirancang ataupun yang diplankan oleh Syed Muttalib untuk mendapatkan jawapan. Dan sewaktu Puan Sabrina ataupun Datin Sabrina ni nampak Mukhlis secara perlahan-lahan berjalan menuju ke arah mereka, Datin Sabrina terus cover tau. Terus daripada marah tadi dah menyumpah seranah dan menghina Kemboja ni, bila nampak terkejut kan, sebab anak dia, alamak anak aku dengar lah, terus berubah. Anak mak dah balik. Mukhlis sini mak, tolonglah mak, ni dua orang ni tak habis-habis daripada tadi marah mak. Dan apakah reaksi Mukhlis? Mukhlis terus pergi depan mak dia. Mak, apa yang mak buat ni? Mak,
Mak, apa yang mak buat ni? Apa yang mak buat? Astaghfirullahalazim. Biar betul, mak. Apa yang mak cakap tu betul ke? Dan Puan Sabrina menafikan. Tak ada. Tak ada, Mukris. Dia orang berdua ni yang paksa mak. Mak tak salah. Bukan. Dengar dulu cakap mak. Mak. Terus si Mukris ni. Bagi tahu, mak. Mukris anak mak. Jujur dengan Mukris, mak. Kenapa mak sanggup buat kemboja dengan Mukris macam ni, mak? Dan akhirnya setelah puas Mukris ni memujuk mak dia untuk menceritakan hal yang sebenar, kenapa mak sanggup buat kemboja dengan Mukris macam ni, padahal Mukris ni anak mak, barulah Datin Sabrina menceritakan segalanya. Datin Sabrina cakap dekat Mukris, sebenarnya Mukris, mak buat semua ni untuk kau, untuk kebahagiaan kau. Mak tak nak perempuan ni, betina ni hancurkan hidup kau. Engkau satu-satunya anak mak, tapi mak tak suka. Sejak engkau bercinta dengan dia, engkau dah berubah, Mukris. Engkau dah tak beri perhatian dekat mak. Mak dah lah kehilangan seorang suami. Ayah kau dah lama pergi. Engkau je lah satu-satunya anak harapan mak, anak kesayangan mak. Mak nak jaga engkau je, Mukris. Mak tak nak perempuan ni tak guna, Mukris. Dia nak rampas harta kau je. Tolonglah Cahaya cakap mak. Mak buat semua ni untuk kebaikan kau, nak. Dan apabila dah diterangkan macam tu, Mukris terus cakap dekat Datin Sabrina, mak, tergamak mak buat Mukris macam ni. Kalau mak nak tengok Mukris bahagia, sepatutnya mak reda, sepatutnya mak terima diri Mukris yang sebenarnya. Mukris tak pernah lupa mak. Mukris tahu tanggungjawab Mukris terhadap mak. Tapi bila mak buat Mukris macam ni, ini buat Mukris benci mak. Mukris tak suka, mak. Mak sendiri yang rosakkan hubungan di antara kita, mak. Kita satu keluarga. Mukris anak mak, tapi mak tergamak buat Mukris macam ni semata-mata mak ikut nafsu. Astagfirullahalazim. Mukris tak percayalah ada mak sekejam ni, dan Mukris tak naklah kalau mak perangai macam ni. Baik mak bunuh je Mukris. Dan itulah yang dikatakan oleh Mukris kepada Datin Sabrina. Dan bermulalah telenovela TV3 petang-petang yang pukul 7 kau tengok tu, dah mula bergaduh pula dekat depan tu. Dan akhirnya mereka semua, termasuklah Said Muttalib ni, dapat jawapan. Dan mesti korang tertanya-tanya, geng puaka, macam mana Said Muttalib ni boleh tahu yang kemboja dengan Mukris ni terkena gangguan adalah disebabkan Datin Sabrina sendiri. Sebab adalah dikatakan satu hari ni Said Muttalib ni terdengar perbualan telefon di antara kemboja dan juga Datin Sabrina. Dan Datin Sabrina pun rupa-rupanya pernah terlepas cakap dekat kemboja ni. Masa tengah dalam phone tu, dia berbual dengan kemboja ni, Datin Sabrina dah cakap dah, mulai hari ni, aku harap kau dah tak ganggu anak aku tau. Kalau kau ganggu lagi, kau siap apa yang dah terkena ni, memang patut kau kena lah. Kalau kau ganggu anak aku lagi, kau percaya cakap aku bunuh kau, aku buat satu keluarga kau huru hara lah, biar kau muntah darah, kau tahu tak? Dan perbualan itulah yang didengari oleh Said Muttalib, dan itulah sebab kenapa Said Muttalib ni ingin membuat rancangan macam ni. Sebab kalau dia bagi tahu Mukris yang ini semua angkara mak dia, kemungkinan mereka akan bergaduh besar. Jadi Mukris kena dengar sendiri daripada mulut Datin Sabrina bahawa Datin Sabrina lah punca segala-galanya. Dan disebabkan itulah, kalau korang nak tahu, telah menjawab segala persoalan. Patutlah pada hari perkahwinan di antara Mukris dan juga Kemboja tak hadirkan diri. Bukannya sebab dia tak suka kepada Mukris, bukannya dia tak sayang, dia tak cinta, tetapi disebabkan perbuatan sihir yang membuatkan Kemboja ni setiap kali dia tengok Mukris ni, dia akan menyampah. Datin Sabrina saja mengenakan sihir macam tu. Dan nak bertambah teruk, kalau korang nak tahu betapa busuknya hati Datin Sabrina ni, walaupun Kemboja dah berkahwin dengan Said Muttalib, tetapi disebabkan dia memang tak suka si Kemboja ni, sebab itulah dia menyihir lagi si Kemboja ni supaya setiap kali Kemboja ni tengok muka Said Muttalib pula, dia akan menyampah, dia akan bergaduh. Memang saja nak buat tunggang terbalik, semata-mata Puan Sabrina nak Kemboja ni tak ada siapa nak dia, biar tak ada siapa herankan Kemboja ni, biar dia mati seorang diri. Na'udzubillah, betapa kejam, betapa busuknya hati Datin Sabrina tu. Dan apabila segala-galanya terbongkar,
akhirnya Mukhlis membawa diri. Dia buka lagi satu cawangan di luar negara dan kehidupan di antara Kemboja dan Said Muttalib juga dah kembali normal, dah kembali aman damai dan mereka dikurniakan 8 orang cahaya mata. Dan apa jadi pada Puan Sabrina? Selepas dia kehilangan anak dia si Mukhlis ni dah bekerja ataupun dah stay dekat luar negara, dikatakan Puan Sabrina setiap malam ataupun setiap hari hampir gila, borak sorang-sorang, tergelak sorang-sorang, kehidupan dia musnah, perniagaan dia pun musnah, tapi dia tak boleh salahkan sesiapa melainkan diri dia sendiri. Sebab dia pentingkan diri dia, sebab dia teramat takut yang anak dia akan tinggalkan dia, yang Kemboja ni akan rampas harta anak dia, telah membuatkan dia kehilangan bukan sekadar harta, tetapi harta yang paling besar, iaitu Mukhlis, anak kesayangan dia, yang telah ditaburi hingga aku terusir. Aku yang berusaha mengharap kau kan setia, namun kau berpaling dan aku tersia. Oh, kemanakah sumpah dan setia bersama Zaf Channel. Itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku sajalah menyanyi sikit nak hiburkan hati kan. Asyik intro biasa-biasa je, outro biasa-biasa. Kita buat luar biasa sikit. So aku harap korang dapat pengajaran daripada kisah pada malam ni. Dan stay safe, stay healthy. Aku harap korang sentiasa ceria. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa on the next episode dalam malam puaka.